بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat sejahtera didoakan kepada semua pada hari Jumaat yang mulia ini. Sabda Nabi SAW, tidak ada hari yang lebih baik melainkan pada hari Jumaat, dan tidak ada doa yang mustajab dan sedekah yang mustajab melainkan pada sedekah yang baik melainkan sedekah pada hari Jumaat. InsyaAllah hari ini mari kita berkongsi ilmu. Hari ini hari Jumaat 6 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 16 dari bulan 7 2021. Kita sama-sama ambil berkat hari Jumaat insya-Allah. Disebabkan dalam pada hari Jumaat sabda Nabi SAW, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi akan dijauhkan dia daripada selama 8 hari daripada penyakit walatta sekalipun Dajjal yang mengganggu, Dajjal sekalipun dia akan dijauhkan disebabkan amalan dia menghafal atau membaca surah Al-Kahfi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan memberikan cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq, iaitu Kaabah. Dan hadis daripada Muslim juga mengatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, dijauhkan dia daripada fitnah Dajjal. Banyak kelebihan surah Al-Kahfi ni. Kalau kita tengok dalam hadis, banyak surah Al-Kahfi, kelebihan surah Al-Kahfi. Ayat pertama hingga 10 terawal ataupun 10 ayat terakhir. Sebab surah Al-Kahfi mempunyai 110 ayat. Jadi pagi ni Ustaz nak mulakan pada hari Jumaat ni surah Al-Kahfi dulu. Kita sama-sama baca surah Al-Kahfi. Siapa yang ada Quran, boleh ambil Quran, kita sama-sama baca ayat 1 sampai 10, kemudian kita sambung ayat 100 hingga 110. Surah Kahfi dalam Quran, muka surat 293. Surah Al-Kahfi 293. Surah Al-Kahfi ni mempunyai 110 ayat ya, 110 ayat. Surah yang ke-18 dan diturunkan di Mekah Al-Makiyah, antara surah-surah Makiyah. Surah Makiyah dalam Quran mempunyai 86 surah dan 28 ialah surah Al-Madaniyah. Jadi surah Al-Kahfi antara surah yang diturunkan di Mekah dipanggil surah Al-Makiyah. Terus, Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam Jalal. Khabar Jalan, saya doakan Jalan dipermudahkan. Kalau Jalan di rumah, mari kita baca surah Al-Kahfi sama-sama. Ayat 1 sampai 10. Kemudian ayat terakhir, ayat 100 hingga 110. Moga kita sama-sama dijauhkan dari wabak, dari penyakit, dari bala, dari fitnah, dajjal dan sebagainya. Juga jauhkan kita daripada penyakit yang sedang melanda sekarang. Bahkan makin teruk ya, 11,000 kes, 11,000 lebih kes
Ingat pada zaman Sayyidina Umar pernah berlaku penyakit ta'un menyerang sahabat. Menyerang ketika itu yang menyebabkan 25,000 orang Muslim meninggal. Antaranya sahabat yang besar Muaz bin Jabal, antaranya Yazid bin Muawiyah, ya, dan beberapa lagi sahabat-sahabat yang hebat. Ubaidillah, Sayyidina Ubaidillah juga wafat kerana penyakit ta'un. Jadi kita kalau di Malaysia ni, di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia, kena macam sekarang ni penyakit COVID, kita minta pada Allah dengan kita membaca surah Al-Kahfi ni, dijauhkan kita daripada fitnah, daripada dugaan. Jika Nabi sebut, Nabi sabda, akan dijauhkan kita daripada Dajjal apabila kita menghafal atau membaca 10 ayat surah Al-Kahfi pada awal dan 10 ayat terakhir, maka apatah lagi kalau kita baca untuk jauhkan kita daripada penyakit yang sedang melanda Malaysia ketika ini, COVID, ya. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga kita diberi kekuatan dengan Al-Quran. Ingat sabda Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjata orang mukmin. Ini antara doa kita kepada Allah. Allah sebut apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku meminta kepada aku, hendaklah hamba ku tahu sesungguhnya aku dekat dengan hamba ku. Ujibu da'wati idza da'an. Aku terima doa orang berdoa kepada aku. Wala yastajibu li wal yu'minu bil 'allam yurshudun. Moga disebabkan doa kamu ini, kamu diberi petunjuk. Moga kamu diberi petunjuk disebabkan doa kamu ini. Tahulah kita bahawa Allah itu dekat dengan kita. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama di Brunei, sebab apa mereka cepat dari COVID ni keluar daripada negara mereka, sebab mereka mengamalkan vaksin ketuhanan. Inilah yang cuba kita amalkan, vaksin ketuhanan. Kita baca surah-surah Al-Quran supaya mereka ini, benda-benda dalam badan kita ini, virus-virus yang ada dekat kita ini dijauhkan daripada kita, daripada berlaku kepada kita. Mari sahabat-sahabat, kita buka surah Al-Kahfi dalam Quran. Muka surat 293, surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, ya. Apa khabar Encik Hairul Anwar Rashid? Mari kita baca sama-sama. Razi Rosi, lama tak jumpa. Mari kita baca sama surah Al-Kahfi. Kalau ada Quran, kita baca sama-sama. Mari. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Muka surat terakhir, surah Al-Kahfi, kita ambil pada ayat 100.
101 ya. Ayat 101, maaf. Ayat 101 pada muka surat 304. Kita ambil 10 ayat terakhir pada surah Al-Kahfi pula. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Moga kita termasuk di antara golongan yang Allah lindung dan jaga kita, jaga keselamatan kita, bahkan bukan kita saja, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, asbab kita membaca surah Kahfi ini. InsyaAllah, sebab Nabi telah janji, apabila Nabi janji, InsyaAllah, ya Allah, dengan izin Allah, benda ni akan mustajab. Ingat, Nabi tidak akan bercakap mengikut hawa nafsu dia. Semua dah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah kita, apa yang dijanjikan oleh Allah, janjikan Rasul itu benar. Pada janjikan itu benar, insya-Allah. Sadaqallahul Azim. Kita tutup surah Al-Kahfi. Mari kita buka kitab macam biasa, kita baca kitab Muntakab Hadis. Alhamdulillah, apa khabar John Levin? Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi Ustaz dan semua. Waalaikumsalam John. Semoga John diberi kesihatan yang baik insya-Allah. Kat mana John? Dekat rumah ke? Terima kasih Fadil Syamsir. Terima kasih Muhammad Ash'ari Ayi. Terima kasih Ayi. Khabar Ayi? Sihat Ayi? Terima kasih Azim Mustafa. Mari kita baca hadis. Siapa yang ada kitab Muntakab Hadis di rumah dia, boleh buka sama-sama. Kalau tak ada, boleh beli insya-Allah. Cik Azim Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Cik Azim. Azim, kalau ada kitab Muntakab Hadis, boleh buka sama dengan Ustaz. Kita baca hadis Nabi. Sementara tunggu waktu duha. Nak masuk waktu syuruk sekarang ni. Kita baca surah. Kita baca kitab hadis ya. Baca kitab hadis. Kita luangkan masa, kita mencari ilmu sama-sama. Tak ada niat Ustaz nak mengajar, tapi kita sama-sama membaca kitab hadis insya-Allah. Kita sama-sama ambil kebaikan daripada hadis Nabi SAW.
Macam biasa, kita akan baca dalam 5 bab. Ada kalimat tayyibah, keimanan, ada tentang hadis doa-doa Nabi, tentang fadilat dakwah dan tabligh, menjauhkan perkara sia-sia. Banyak kelebihan dalam kitab Mutakab Hadis. Karangan Syekh Maulana Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandalawi, ulama India yang terkenal ya. Baik, kita tengok pada kalimah tayyibah iman. An Anas radhiyallahu anhu fi hadithin tawil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khairi ma yarinu sya'iratan summa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khairi ma yarinu burratan summa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yarinu min al-khairi zarrah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, aku meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW bahawa Nabi bersabda dalam hadis yang panjang ya, akan dikeluarkan dari neraka sesiapa sahaja yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah sedangkan di dalam hatinya ada kebaikan yakni iman seberat timbangan sebiji syair iaitu barli. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan iaitu iman seberat timbangan sebiji gandum. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan yakni iman seberat timbangan satu zarrah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa aku mendengar daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, akan dikeluarkan dari neraka sesiapa sahaja yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan yakni iman seberat timbangan sebiji syair iaitu barli. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan yakni iman seberat timbangan sebiji gandum. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan iaitu iman seberat timbangan satu zarrah. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya Sayyidina Anas menceritakan dia mendengar Nabi cakap, Nabi beritahu, kita akan, bukan kita na'udzubillah, kita tak nak masuk neraka, akan dikeluarkan dari neraka sesiapa sahaja yang dalam hati dia ada kalimah la ilaha illallah walaupun iman dia sebesar biji syair ni sebesar barli, walaupun sebesar barli. Kemudian akan dikeluarkan sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah walaupun imannya, kebaikan dia, keimanan dia seberat timbangan sebiji gandum sekalipun. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan yakni iman walaupun seberat timbangan satu zarrah. Maknanya Allah ni Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lagi ada kalimah la ilaha illallah dalam hati kita, dalam badan kita, Allah akan keluarkan kita daripada neraka setelah kita mendapat balasan atas perbuatan yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia. Maknanya kalimah la ilaha illallah jangan pernah kita tinggalkan sekali. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Ustaz skip sikit sebab satu hadis itu panjang sangat, sampai hadis yang pendek. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, wahai anak lelaki Khattab, pergilah dan isytiharkanlah kepada orang ramai bahawa akan memasuki syurga hanyalah orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, wahai anak lelaki Khattab, iaitu Sayyidina Umar bin Khattab, pergilah dan isytiharkan kepada orang ramai bahawa akan memasuki syurga hanyalah orang-orang yang beriman. Nabi kata Sayyidina Umar pergi beritahu kepada semua orang ramai dengan kalimah la ilaha illallah kita akan masuk syurga.
Kita kena faham Sayyidina Umar apabila dia peluk Islam, dia isytiharkan di pasar bahawa dia telah Islam. Tak ada seorang pun yang berani cabar dia. Sebab kita tahu Sayyidina Umar ni orang yang hebat, orang yang pahlawan sebelum Islam, dan ketika masuk Islam dibawa keberanian dia untuk menyebarkan dakwah Nabi SAW, membantu orang Islam ketika itu. Antara tiang-tiang kekuatan Islam ketika itu ialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, makna kalimah la ilaha illallah ni amat penting bagi kita. Jangan pernah tinggalkan dan zikirkan selalu dengan kalimah la ilaha illallah. Dan kita tengok pada bab seterusnya pada muka surat 147, solat berjemaah. An Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faddalu salatir rajuli fil jama'ati ala salati wahdahu bid'u wa ishruna darajah, rawahu Ahmad. Saudara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seorang bersama jemaah mengatasi solatnya bersendirian sebanyak 20 lebih darjat. Saudara Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, solat seorang bersama berjemaah mengatasi solatnya bersendirian sebanyak 20 lebih darjat. Maknanya, Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, disebut Nabi bersabda, Nabi berkata, barang siapa yang solat berjemaah akan mendapat 27 darjat. Sebanyak 20 darjat. Ini 20 darjat tentang hadis 20 darjat daripada solat seorang diri. Walaupun kita maklum sekarang ni kita tak boleh nak pergi ke masjid ramai-ramai, dan setengah masjid dan surau cuma 6 orang jemaah saja. Kita boleh saja berjemaah di rumah dengan anak-anak, dengan isteri kita, dengan keluarga kita. Jangan tinggalkan solat berjemaah. Kalau tak dapat 5 waktu, kita buat 2-3 waktu. Kadang-kadang susah 5 waktu sebab apa? Kadang-kadang isteri ada kelas, kadang-kadang kerja daripada rumah. Kalau isteri ni cikgu, dia ada kelas dengan anak murid time semayang tu. Kadang-kadang anak kita pun ada kelas. Jadi tak dapat berjemaah dalam 5 waktu. Sekurang kita cuba berjemaah. Cari dalam 5 waktu tu untuk kita berjemaah. Dapatkan pahala, 20 pahala itu. Assalamualaikum Ustaz. Danish Dairis. Waalaikumsalam Danish. Apa khabar Danish? Mari kita baca kitab. Mari kita baca taklim. Ya, makna kalau boleh jangan tinggalkan solat berjemaah. Siapa yang di rumah, siapa yang ada kitab, mentakab hadis boleh buka. Kalau tak ada, kita dengar sama-sama. Kita tengok pada hadis yang kedua, hadis 105. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajulu fil jama'ati tadha'afu 'ala salati fi baitihi wa fi sawtihi 25 dhi'fan. Al-hadis rawahu al-Bukhari. Bab fadl salat. Bab ni, hadis ni riwayat Bukhari dalam bab tentang sembahyang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seseorang itu secara berjemaah digandakan berbanding solatnya di rumah atau di kedai sebanyak 25 kali ganda. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, solat seseorang itu secara berjemaah digandakan berbanding solatnya di rumah atau di kedai sebanyak 25 kali ganda. Hadis riwayat Bukhari. Kalau hadis di atas tadi, Nabi sebut barang siapa yang bersolat berjemaah dapat 20 lebih darjat. Dalam hadis yang di bawah, barang siapa yang solat berjemaah digandakan berbanding solat di rumah atau di kedai sebanyak solat seseorang itu secara berjemaah digandakan berbanding solatnya di rumah atau di kedai sebanyak 25 kali ganda. Kalau dia solat berjemaah, solat dia dilakukan berjemaah dan dilakukan di masjid atau di mana-mana, maka solat dia berdapat 25 kali ganda.
25. Tadi 20, sekarang ni 20, 25 kali ganda pahala darjat je. Ya. Maka kalau boleh kita solat berjemaah dapat lebih pahala daripada solat bersendirian. Dari solat bersendirian dia tak khusyuk kan. Jadi dia cari jemaah. Berjemaah. Kemudian pada hadis yang 106, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, solat berjemaah 27 kali ganda lebih afdal daripada solat bersendirian. Yang pula 27 kali ganda. Mula sekali 20 kali darjat, 20 kali ganda, kemudian 25, kemudian 27 kali ganda solat berjemaah daripada solat bersendirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dalam matan dia dalam bahasa Arabnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'atil afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, rawahu Muslim, bab fadl salatul jama'ah. Bab ni disebut dalam hadis Imam Muslim dalam bab sembahyang berjemaah, iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Sebab dua-dua tu redai oleh Allah, anak kepada Sayyidina Umar, maka Allah redha kedua-duanya, Abdullah dan Umar, meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, solat berjemaah 27 kali ganda lebih afdal daripada solat bersendirian. Solat berjemaah. Kalau tak ada berjemaah, Ustaz, saya bujang. Saya tak nak berjemaah. Macam mana, Ustaz? Pergilah masjid surau. Tapi kalau sekarang ni tak boleh pergi, carilah kawan-kawan sebelah jiran ke, sebelah rumah ke, jemaahkan kita. Kalau bujang lah ya. Kalau bujang. Cari pahala dalam berjemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ayang Jo. Saya doakan Ayang Jo dan semua yang menonton sama-sama mendapat kebaikan daripada hadis ni. Kejap ya. Allahu Akbar. Kita tengok pada ilmu dan zikir. Pada muka surat 222, hadis yang ke-15, ilmu dan zikir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang-orang yang baik akhlaknya apabila dia mempunyai kefahaman agama. Dalam matan disebut an Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairukum sinukum akhlaqan idza faqahu. Rawahu Ibn Hibban. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Abi Qasim. Abul Qasim ni siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat Abul Qasim, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang baik akhlaknya apabila dia mempunyai kefahaman agama. Orang yang punya kefahaman agama, insya-Allah dia baik akhlak dia. Insya-Allah, ya. Kemudian kita tengok pada hadis yang seterusnya, Sayyidina Abu Umamah meriwayatkan, an Abi Umamah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghadan ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajrin hajj tamaman hajjatahu. Rawahu Tabrani fil Kabir. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid semata-mata untuk belajar atau mengajar apa-apa kebaikan,
maka ganjarannya adalah seumpama seseorang yang mengerjakan haji yang sempurna hajinya. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid semata-mata untuk belajar atau mengajar apa-apa kebaikan, maka ganjarannya adalah seumpama seseorang yang mengerjakan haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani. Maknanya kalau pergi ke masjid semata-mata, kalau pergi ke masjid untuk mengajar atau belajar, dia mengajar ataupun dia mengajar, dia akan mendapat kebaikan ganjarannya seumpama seseorang yang mengerjakan haji dengan sempurna. Niat dia pergi ke masjid nak belajar atau nak mengajar, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan haji dengan sempurna. Sekarang ni bulan haji, kita dapat pergi haji, kita cuba buat begini. Tak ada ustaz, masjid tak buka, surau tak buka sebab PKP, PKPD, PKPD. Tak apalah, kita belajar online lah. Ada kelas online macam ni, kita sama-sama masuk, kita sama-sama join. Ini pun kita dah dapat pahala seumpama orang yang mengerjakan haji yang sempurna hajinya, insya-Allah. Dengan syarat majlis ilmu itu diberkati dan tidak berlaku maksiat ataupun berlaku sebarang perkara-perkara yang jelek ya, perkara-perkara yang pelik yang tak bagus. Majlis ilmu yang diberkati, insya-Allah Allah akan beri pada kita pahala seperti mana kita menunaikan haji yang sempurna, insya-Allah. Kemudian pada hadis yang pendek daripada an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ilmu wa yusirru wa la tu'assiru. Al hadis rawahu Ahmad. Hadis ini pendek kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah agama kepada orang ramai, permudahkan dan jangan menyusahkan. Ini doa yang selalu Ustaz sebut, Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammimna bil khair wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, permudahkan kami, jangan sukarkan kami ya Allah, wa tammimna bil khair, dan sempurnakan kami dalam kebaikan ya Allah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah agama kepada orang ramai. Ajarkan agama kepada orang ramai. Ajarkan kefahaman agama. Sebab mengajar kefahaman agama, kita diberkati, kita dilindungi daripada musibah. Begitu. Begitu. Kemudian permudahkan. Ya Allah, permudahkan kami. Permudahkan mereka. Dan kita mengajar, kita permudahkan. Dan jangan menyusahkan. Dan jangan menyusahkan. Kita beri kemudahan pada orang. Sebagaimana Allah permudahkan kita. Kalau kita mudahkan orang, Allah akan permudahkan kita. Jangan sukarkan orang, jangan menyusahkan orang. Kalau boleh, kita sama-sama permudah cara pada setiap hal, pada setiap keadaan. Kalau ada kawan kita, sekarang ni ramai kawan yang sakit, kita dapat ustaz sendiri pun ada 2 kes kematian ya. COVID, kita minta pada Allah lindungi kita. Jangan kita berkata perkara yang buruk terhadap pesakit-pesakit, terutama pesakit yang kena COVID. Jangan fitnah mereka, kita doakan mereka. Doakan mereka yang baik-baik. Permudahkan urusan mereka, jangan sukarkan. Mereka ditimpa musibah, yang kita sukarkan lagi, tambahkan kesedihan bagi mereka. Kita katakan perkataan yang baik, baik itu sedekah. Kita kata perkara yang baik-baik itu sedekah. Ya. Dan kita tengok pada muka surat 343, ilmu dan zikir serta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak tahu tentang doa Nabi, boleh beli kitab ni, kitab Muntakab hadis ni, hadis-hadis pilihan ni, dan kita buka dalam bab ilmu dan zikir serta doa Rasulullah. Dalam ni banyak doa Rasulullah, bukan satu, bahkan puluhan, ratusan doa Nabi yang boleh kita amalkan. Pada hadis 268, an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana idza arada ayarqadu wada'a yadahu al-yumna tahta qaddihi thumma yaqul Allahumma qini adzabaka yawman tab'athu ibadaka thalatha marrat. Rawahu Abu Dawud babu ma yaqulu inda an-naum. Hadis ni dalam riwayat
sebelum kita tidur, apa yang perlu kita baca. Sayyidina Hafsah, isteri Nabi SAW. Hafsah ni ialah isteri Nabi SAW. Berkata bahawa apabila Rasulullah SAW ingin tidur, Rasulullah SAW nak tidur, baginda meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Tangan kanan letak bawah pipi kanan, tangan kanan bawah pipi kanan. Kemudian baginda membaca doa 3 kali. Allahumma fi azabaka yauman tab'athu ibadak. Bermaksud, ya Allah, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu dari kubur. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi nak tidur, kata Hafsah, isteri Nabi kata, hadis ni riwayat isteri Nabi sendiri menceritakan, Nabi akan letakkan tangan kanan di bawah pipi kanan sambil Nabi membaca doa ini sebanyak 3 kali. Allahumma qini azabak. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab kamu. Yauman tab'asu ibadak. Pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Sebanyak 3 kali. Doa ni pendek tapi bermanfaat. Allahumma qini azabaka. Yauma yub'atsu. Kemudian sebut yauma tab'atu ibadak. Ada 6 huruf. Allahumma qini azabak. Ya Allah, lindungi kami daripada azab kamu. Yauma tab'asu ibadak. Pada hari engkau bangkitkan hamba-Mu. Doa ini Nabi baca sebanyak 3 kali. Kalau Nabi SAW yang dijanjikan oleh Allah syurga, yang diselamatkan daripada api neraka, yang maksum, tidak ada dosa, pun baca doa begini, jauhkan kita daripada api neraka, jauhkan Nabi daripada api neraka, apatah lagi kita yang tak maksum ni, yang sentiasa melakukan dosa. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, dosa yang kita sedar ataupun tak sedar, takkanlah kita tak nak lakukan doa sebelum kita tidur. Jadi lakukan doa begini. Ya Allah, lindungi aku, ya Allah, daripada azab kamu pada hari kami dibangkitkan. Kalau tak boleh bahasa Arab, boleh bahasa Melayu. Tak boleh bahasa Melayu, dia orang Cina atau orang India, boleh dengan bahasa mereka sendiri. Ya Allah, lindungilah aku, ya Allah, daripada azab kamu. Allah qini azabak. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab kamu. Yauma yub'atsu azabak. Ibadat. Pada hari kau bangkitkan hamba-Mu, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah, pada hari pada mahsyar nanti. Jadi amalkan. Jadi sebab apa Nabi baca begini? Nabi dah tahu Nabi masuk syurga. Tapi Nabi baca bukan untuk diri dia, tapi untuk mengajar umat-umat dia. Apa yang perlu dibaca selepas bangun tidur, sebelum tidur, selepas bangun tidur, sebelum makan, setelah makan, semua ada di dalam hadis. Sebelum itu kita baca tentang Nabi pakai pakaian, Nabi sebut begini. Nabi tengok anak bulan, Nabi sebut begini. Nabi makan, Nabi sebut begini, doa-doa dia. Kan? Semua tu ada di dalam hadis. Sebab tu, kalau boleh, kita dapatkan buku ni, kitab ni, supaya kita sama-sama boleh belajar daripada sini. Kemudian kita tengok pada hadis yang kedua. Hadis ni agak panjang, Ustaz baca terjemahan sahaja. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila sesiapa daripada kalangan kamu membaca doa ini ketika dia menggauli isteri dia. Dia datang kepada isteri dia nak bersama dengan isteri dia baca doa ini. Bismillahi Allahumma janibni syaitan wa janibni syaitan ma razaqtana. Bermaksud aku melakukan perkara ini dengan nama Allah. Maknanya nak datang isteri dia sebutkan, aku melakukan perkara ini dengan nama Allah. Ya Allah, elakkanlah syaitan daripadaku dan elakkanlah syaitan daripada anak-anak yang engkau kurniakan kepada aku. Kemudian, jika dengan perhubungan itu lahir anak, maka syaitan tidak akan dapat memudaratkannya, yakni syaitan tidak akan berjaya untuk menyesatkan bayi itu. Ini doa bagi suami, isteri yang nak bersama. Maka amalkan doa sini. Doa ni, hadis riwayat Bukhari, hadis ni antara hadis sahih dalam kitab Bukhari. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, ya. Juga anak ponakan Nabi, anak pada pakcik Nabi. Dia menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila sesiapa daripada kalangan kamu membaca doa ini ketika dia menggauli isterinya,
Dia nak bersama isteri dia baca doa ini. Bismillah dengan nama Allah. Nak bersama isteri pun bismillah. Apatah lagi perkara-perkara yang lain. Dengan nama Allah. Allahumma janibni syaitan. Ya Allah, lindungikan aku. Lindungilah aku daripada syaitan. Wa janibni syaitan ma razaqtana. Dan jauhilah syaitan daripada rezeki yang kau kurniakan kepada kami ini, daripada diganggu oleh syaitan. Itu maksud doa. Kemudian jika dengan perhubungan itu lahir anak, maka syaitan tidak akan dapat memudaratkannya. Yakni syaitan tidak akan berjaya untuk menyesatkan bayi itu. Syaitan tak akan berjaya menyesatkan bayi itu dengan izin Allah. InsyaAllah ini antara doa-doa Nabi. Kalau tadi kita baca doa tentang Nabi nak tidur, Nabi letakkan tangan kanan di bawah pipi kanan dan Nabi baca apa? Allahumma qini azabak, ya Allah lindungikan aku daripada azab kamu, yauma yub'atsu ibadak, pada hari engkau bangunkan hamba-hambamu di padang mahsyar, lindungi kami daripada azab. Kemudian Nabi baca pula doa kalau nak menggauli isteri, dengan dibaca doa ini supaya kita dilindungi oleh Allah daripada anak itu dihasut oleh syaitan. Allah janib di syaitan, ya Allah lindungikan aku daripada syaitan, wajib di marazaqtana, dan lindungi syaitan daripada menyesatkan baby ataupun anak dalam kandungan isteriku. InsyaAllah. Apa khabar Ahmad Zawawi? Alhamdulillah, Ustaz sihat. Zahid. Alhamdulillah, Ustaz sihat juga. Khairul, apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khairul. Sebarkan, sharekan kepada kawan-kawan supaya kita sama-sama belajar tentang hadis. Dalam doa, dalam bab doa Rasulullah SAW. Salam Irul. Kemudian kita tengok dalam kitab, dalam bab hadis tentang dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilat dakwah. Muka surat 529. Hadis yang ke-36. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiru wa la tu'siru wa sakinu wa la tatafarru wa la tafri wa la tutaffiru. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, mudahkanlah dan jangan kamu menyusahkan. Tenangkanlah orang ramai dan jangan kamu beliarkan mereka. Wasakinu wala tunaffiru. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, mudahkanlah dan jangan kamu menyusahkan. Mudahkan setiap perkara, jangan kita menyusahkan pada setiap perkara. Yang maksud begitu, tenangkanlah orang ramai dan tenangkan orang ramai dan jangan kamu meliarkan mereka dan jangan kamu bagi mereka panik. Dalam musim ni, musim pandemik ni, Covid ni, memang hadis ni sesuai untuk kita. Kita tenangkan orang, mudahkan urusan orang. Nampak orang sakit, kita doakan. Nampak yang cuba sekarang ni banyak bunuh diri, kita doakan mereka, cakap perkara yang baik-baik terhadap mereka. Jangan kita kutuk mereka, jangan kita hina mereka, kita tak tahu apa masalah mereka. Kita doakan supaya Allah beri hidayah kepada mereka, memudahkan mereka, tenangkan mereka. Kemudian, jangan panikkan. Tenangkan orang ramai dan jangan kamu meliarkan mereka. Dan jangan kamu panikkan mereka. Jangan kita tambahkan lagi masalah buat mereka. Kita takutkan mereka. Kawan-kawan yang kena COVID, kita takutkan mereka bahawa kalau kena COVID ni begini. Kita berkata perkataan yang negatif, perkataan yang menyakitkan hati mereka, menyebabkan mereka susah hati. Jangan cakap perkara yang baik-baik kepada mereka. Kadang-kadang kita gurau pun, kita gurau perkara yang menenangkan mereka. Jangan kita gurau perkara yang tidak bagus, yang bolehkan menyebabkan mereka susah hati, keluarga mereka susah hati. Ya, apa khabar Muhammad Tazri Hamid? Saya doakan Muhammad Tazri dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar Barozi? Barozi kat mana? Barozi kerja ke hari ni? Ini dalam bab dakwah dan fadilat.
Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menggunakan lidahnya untuk mengatakan yang hak, yang benar, yang dijadikan amalan oleh orang-orang selepasnya, maka Allah akan terus mengekalkan ganjaran untuknya sehingga ke hari kiamat. Kemudian Allah akan menyempurnakan ganjarannya pada hari kiamat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menggunakan lidahnya untuk mengatakan yang hak, yang benar, yang dijadikan amalan oleh orang-orang selepasnya, maka Allah akan terus mengekalkan ganjaran untuknya sehingga ke hari kiamat. Kemudian Allah akan menyempurnakan ganjarannya pada hari kiamat. Jadi Sayyidina Anas bercerita, Nabi berkata, sesiapa yang menggunakan lidahnya untuk berkata perkara yang benar, kemudian disebabkan perkataan dia menjadi amalan orang selepas dia, maka Allah akan kekalkan ganjaran tu dan Allah akan bayar ganjaran tu pada hari kiamat. Maknanya dia bercakap benda yang benar, satu patah perkataan sekalipun, tapi benda tu benar, maka orang yang mengamalkan selepas itu, dia akan mendapat ganjaran yang baik. Contoh kita kata apa? Kawan-kawan, mari kita amalkan, kita doakan supaya orang lain dipermudahkan. Contoh perkataan begitu. Kita sebut. Kita sebut perkataan itu menjadi amalan kepada kawan-kawan kita sebab kebaikan amalan itu kita amalkan dan sahabat-sahabat yang guna, yang amalkan, kita akan dapat pahala selagi mana mereka amalkan, mereka ucap kata yang baik-baik. Dan kita akan dapat pahala tu masa bila? Selepas ketika di hari kiamat nanti. Allah akan sempurnakan ganjaran tu pahala yang kita buat tersebut. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Dunia ini ialah kebun bagi akhirat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut dunia ini jambatan ke akhirat. Jadi kita amalkan, cakap perkara yang baik supaya menjadi amalan kawan-kawan kita. Kalau kita cakap perkara yang kotor, perkara yang jelek, perkara yang keji, menjadi amalan kawan-kawan kita, kita akan dapat sama dengan apa yang mereka sebut. Dan kita akan diazab disebabkan perkataan-perkataan mereka tersebut. Jadi kawan-kawan, sebarkan kebaikan. Dalam hadis ini ceritakan sebarkan kebaikan, perkataan yang baik. Perkataan yang baik-baik kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Ya. Baik, kita tengok pada hadis yang seterusnya. Dalam bab seterusnya, ya. Meninggalkan perkara yang sia-sia. Hadis yang ke-6, muka surat di 595. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, man najah? Qala, imlak alayka lisanak wal yas'ka baituk wabki ala khati'atika. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadha hadithu hasan, hadis ni hadis yang hasan. Sayyidina Uqbah bin Amir berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah cara untuk mendapatkan keselamatan? Wahai Rasulullah, apakah cara untuk mendapatkan keselamatan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, peliharalah lidah kamu, tinggallah dalam rumah kamu, jangan ke sana kemari tanpa tujuan, dan menangislah atas kesalahan-kesalahan kamu. Hadis ini diriwayatkan Tirmizi. Dalam martabat dia, hadis ni hadis hasan, ya. Hadis yang baik, hadis hasan, ya. Martabat dia. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah cara untuk mendapatkan keselamatan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, peliharalah lidah kamu, tinggallah dalam rumah kamu, jangan ke sana kemari tanpa tujuan, dan menangislah atas kesalahan-kesalahan kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud hadis tersebut, memelihara lidah ialah tidak menyalahgunakan lidah seperti mengumpat, menghasut,
bercakap sia-sia, bercakap tanpa keperluan, bercakap apa-apa sahaja tanpa berhati-hati, bercakap perkara yang lucah, bergaduh, mencarut, melaknat manusia atau binatang, sentiasa bersyair iaitu menyanyi, bergurau senda, memecahkan rahsia, berjanji dengan dusta, bersumpah palsu, menjadi talam dua muka, memuji seseorang tanpa sebab, bertanya perkara yang tidak perlu. Itu maksud hadis tersebut. Maka sahabat Nabi Uqbah bin Amir menceritakan, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa perkara yang boleh mendapatkan keselamatan untuk aku?" Nabi kata, jagalah lidah. Jagalah lidah kamu. Imlaq alaika lisanak, jaga lidah. Kemudian tinggal dalam rumah. Tinggal dalam rumah kamu, jangan ke sana kemari tanpa tujuan. Dan menangislah atas kesalahan-kesalahan kamu. Ini perkara yang payah kita nak buat. Pertama sekali, jaga lidah. Bukan pada kawan-kawan, tapi pada ustaz sendiri. Nak jaga lidah ni memang susah sangat. Bukan senang ya nak jaga lidah. Sebab apa? Lidah tanpa tak bertulang, susah nak jaga. Bahkan jangan kamu ke sana kemari tanpa tujuan. Bahkan dalam keadaan pandemik ni, COVID ni, kita tak digalakkan ke sana kemari tanpa tujuan. Macam ustaz, sepatutnya pada setiap perjumaat, ada kawan-kawan yang menyumbang untuk sampaikan sumbangan jus kepada frontliner yang terdiri pada polis, bomber, rela, ya, staf-staf klinik kesihatan pada hari Jumaat. Tetapi hari ini Ustaz tak sampaikan sebab apa? Kes COVID makin tinggi, risiko. Bahkan kita ada varian baru, varian daripada India dan Afrika. Jadi menyebabkan Ustaz stop dulu, hold dulu untuk sementara waktu. Sehinggalah selesai semua tu, kes selesai, Ustaz akan sampaikan. Jadi Ustaz pun tak berani nak ke sana kemari. Sebab tu Sayyidina Umar, pada zaman dia berlaku pada tahun, Sayyidina Umar tak benarkan sahabat ke sana kemari. Duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Masjid macam biasa kita hidupkan. Syiar Islam kena hidupkan. Tak boleh tutup. Dan Nabi sebut juga, dan kita nak selamat, kita menangislah atas kesalahan. Itu perkara yang paling susah kita nak sebuat. Menangis atas kesalahan kita. Biasa kita menangis sebab apa? Kadang-kadang kita rugi. Macam Ustaz nak berniaga, kadang rugi perniagaan, kita menangis. Itu kita menangis. Kadang-kadang kita menangis sebab apa? Sebab kita cinta kepada seorang, tetapi bukan cinta kepada Allah, kita tak menangis. Kita cinta kepada seorang, kita putus dengan seseorang itu, kita menangis. Kita menangis kerana di dunia, bukan menangis kerana akhirat. Jadi, cuba kita menangis, belajar tentang menangis ketika berdoa. Tak boleh menangis, kata ulama, buat-buat nangis. Ya Allah, Tuhan ampunkan dosa, ya Allah, buat-buat nangis. Sebab apa? Sebab ini cara yang sepatutnya kita lakukan pada diri kita. Ya. Menangis atas kesalahan-kesalahan kamu. Cuba kita tengok flashback balik kesalahan apa yang kita buat hari ini. Jangan tengok perkara baik kita buat, tengok dosa yang kita lakukan. Ya Allah, dulu aku pernah buat begini, tadi aku buat begini, ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, tadi aku cakap perkara yang begini kepada sahabatku, menyebabkan dia kecil hati dengan aku. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Ialah kita nak minta maaf dengan dia, susah. Paling perkataan yang paling susah kita nak ucapkan dalam diri kita ialah perkataan maaf, M-A-A-F tu, maaf. Kalau kita buat salah pada kawan, kita minta maaf pada susah. Pada apatah lagi pada anak bini, pada isteri, minta maaf, susah, ego kita. Masa bila senang nak minta maaf? Sebelum raya. Minta maaf, saya dah batin, maaf. Tapi tak disertai dalam hati bahawa kita ikhlas nak minta maaf pada dia ataupun memaafkan dia. Perkataan yang paling susah dalam hidup kita nak lakukan. Ya. Jadi kita cuba lakukan sebaik-baik. Ustaz nasihat diri Ustaz sendiri, bukan pada siapa, pada diri Ustaz sendiri, insya-Allah. Apa khabar Abang Muhammad Asni Hasan? Hari ni berkayuh ke? Tak boleh berkayuh kan, duduk rumah. Baik, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang dipelihara oleh Allah daripada kejahatan anggota yang ada di antara kedua-dua tulang rahang dan kejahatan anggota yang ada di antara dua peha, yakni lidah dan kemaluannya, maka dia pasti akan memasuki syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang dipelihara oleh Allah daripada kejahatan anggota yang ada di antara kedua-dua tulang rahang
dan kejahatan anggota yang ada di antara dua peha, yakni lidah dan kemaluannya, maka dia pasti akan memasuki syurga. Hadis At-Tirmizi. Jagalah dua perkara ni, lidah dan juga peha kita, iaitu tulang, iaitu kemaluan kita, yang maruah kita. Jaga. Sebab benda ni yang paling susah kita nak lakukan. Perkara yang paling sukar kita nak lakukan, jaga lidah dan jaga kemaluan kita. Ya. Sahabat-sahabat, semoga menjadi aktibar, teladan, sampaikan kepada kawan-kawan perkara yang baik-baik. Hadis yang Ustaz baca ni, kita sama-sama berkongsi. InsyaAllah, jika ada yang berminat nak join kelas, bukan kelas lah, saya sebut kelas pun Ustaz segan. Nak sama-sama baca kitab taklim pada setiap hari, pada setiap pagi, pukul 7 suku pagi, setiap hari melainkan hari Ahad, boleh join Ustaz. Live Ustaz free saja, tak ada bayar apapun. Kita berkongsi ilmu dalam ni, insyaAllah. Tapi kena belilah kitab ni, kitab Mutakab Hadis ni, ada pilihan ni. Saya ingat harga dia bawah RM100. Kalau 100 lebih pun kita tak rugi. Sebab apa? Ilmu tak boleh dibeli kan. Ratusan, ribuan kita bayar pun ilmu tak boleh dibeli. Kita kena gali, kena cari ilmu. Kena cari ilmu. Baik. Ada soalan yang nak bertanya? Saya doakan. Yang dalam ni Abang Muhammad Hasni Hasan, Cikgu Fahmi. Cikgu Fahmi, terima kasih Cikgu. Semoga Cikgu Allah permudahkan, diberi kesihatan yang baik, kekacakan, kacak, sebab apa dalam bahasa Melayu? Kacak tu kekalkan. Rambut panjang ke Cikgu kali ni? Pandemik ni, tak pergi sekolah, simpan rambut panjang tak? Ahmad Syafiq, saya doakan. Kawan terbaik Ustaz, insya-Allah. Muhammad Hairul, Abang Kacak. Dia bukan Abang handsome. Tak pernah tak handsome, tak pernah tak kacak. Abang artis Muhammad Tazri Hamid, apa khabar Abang artis? Hari ni fashion apa hari ni? Semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hal. Abang Rozi, saya doakan Abang Rozi sihat. Abang Jo Amira, apa khabar Abang Jo? Apa khabar orang Pahang? Sihat? Kabar Zaid Ahmad, saya doakan dipermudahkan cara. Jika ada soalan, mari kita bincang. Terima kasih Yang Jo, terima kasih Danish. Terima kasih kawan-kawan semua, John Levy, Fadil Syamsir, Azim Mustafa, Muhammad Ashri Ayi, John, Arwah Anwar, Muhammad Ayi, Razi Rosi, Jalal, dan semua yang menonton. Saya doakan dipermudahkan. Danish, Ustaz permudahkan. Ustaz, kes makin naik sehingga 13,000 lebih. Apa pendapat Ustaz? Pendapat Ustaz mudah. Kekalkan SOP, duduk dalam rumah, jangan ke sana kemari tanpa asbab, tanpa sebab. Ya, dengan tujuan nak cari benda tak perlu, kita duduk di rumah lah. Dalam hadis tadi pun Nabi sebut, jaga lidah, jangan ke sana kemari tanpa tujuan, dan menangislah atas kesalahan. Ya. Bagi Ustaz, satu saja yang perlu kita amalkan selain pada vaksin yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, kita kena ambil. Keduanya kita vaksin ketuhanan. Apa dia vaksin ketuhanan? Seperti mana negara Brunei lakukan. Kita ambil kebaikan daripada sana, kita bawa ke sini. Amalkan surah Al-Kahfi, amalkan zikir 1000 kali, amalkan istighfar, amalkan doa kepada semua orang keliling kita. Ya Allah, ampunkan dosaku, ibu bapaku, jiran-jiranku, taman-tamanku, ya Allah, jiran sedekat yang terdekat denganku, ya Allah, jiran yang jauh, ya Allah, sahabat-sahabatku, ya Allah, negaraku, ya Allah, selamatkanlah. Zikirkan bukan untuk kita saja, doakan untuk semua, zikirkan untuk semua. Ya Allah, lindungilah kami dan amalkan surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi, surah-surah yang ada kebaikan dalam Quran tu. Banyak surah kebaikan dalam Quran tu. Semua surah baik, tapi kita pilih surah-surah yang terbaik dalam Quran tu, kita amalkan menjadi zikir kepada kita. Jauhkan. Macam Ustaz, keluarga Ustaz, Ustaz amalkan. Pada mula-mula PKP lagi, Ustaz amalkan surah Al-Kahfi. Selepas maghrib akan baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Kemudian 10 yang terakhir surah Al-Kahfi. Kemudian baca surah. Jangan baca ayat 1000 dinar, wa may yattaqillah tu. Kemudian Ustaz amalkan baca surah Al-Baqarah 1 hingga 5 ayat. Kemudian selepas Isyak, satu keluarga Ustaz akan baca surah Al-Muluk. Kami baca ramai-ramai berjemaah.
Sebab apa? Dalam berjemaah ini lebih banyak lagi doa. Malaikat akan pelindung kita daripada musibah. Dalam hadis disebut, siapa yang datang majlis ilmu, malaikat akan hamparkan sayap dia dan jauhkan dia daripada musibah. Kita percaya. Sebab apa? Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau kita tak percaya Nabi, kita nak percaya siapa lagi? Kan? Jadi kita ambil semua tu sebagai, dia panggil vaksin ketuhanan. Amalkan zikir. Jangan berkata perkara yang kotor, perkara yang buruk, cakap perkara yang baik. Amalkan solat sunat syuruk, solat duha, puasa sunat, insya-Allah. Allah akan lindungi kita. Assalamualaikum Heri juga. Waalaikumsalam. Baik. Ayang Ju. Boleh Danish? Faham insya-Allah pendapat ustaz, itulah kita dekat sapi lah. Wabak ni ialah daripada Allah, datang daripada Allah, kepada Allah dia kembali. Amalkan. Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amalkan doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kamu ditimpa musibah, dalam surah Al-Baqarah disebut, apabila kamu ditimpa musibah, hendaklah kamu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Sebab COVID ni semua daripada Allah. Wabak ni diantar dia Allah yang izinkan sampai. Wabak ni diantar dekat atas keizinan Allah. Kalau tak nak berlaku sesuatu pada kita, amalkan surah-surah tertentu. InsyaAllah. Jaga kesihatan kita, kebersihan kita. Benda ni ada sebab, ada hikmah. Tanpa hikmah tersebut, kita tak boleh duduk rumah bersama keluarga, kita dapat menguji keimanan kita, kesabaran kita sama-sama. Kadang-kadang memang kita hilang sabar, tak nafikan Ustaz, kadang-kadang hilang sabar. Tak boleh nak mengajar macam dulu, tak boleh nak pergi kelas setelah Ustaz yang di Bangsar, yang ada di tempat lain di Puchong, tak boleh kena online. Online ni faham-fahamlah menghadap komputer, menghadap benda besi ni, kan? Kadang tak seperti mana kita menghadap berhadapan. Tak boleh nak pergi kuliah, tak boleh nak pergi kuliah, di college tak boleh. Jadi semua tu menyebabkan kita jadi stres. Jadi untuk menghilangkan stres, kita buka kitab, kita baca Quran. Kita baca Quran. Kita baca hadis. Kat sinilah Allah uji kita, nak tengok kita buat apa. Masa PKP ni, kita buka hadis, buka kitab, kita baca sama-sama. Kalau kita tak faham, tanya orang lebih pandai. Kadang-kadang Ustaz pun ada benda-benda Ustaz tak faham. Masa ni ada peluang untuk Ustaz belajar tentang ilmu faraid, pusaka. Tak faham Ustaz telefon kawan Ustaz, tanya tentang perbahagian pusaka macam mana. Tak faham Ustaz tanya ni pula. Kalau bab ni Ustaz tahu, Ustaz akan tanya tu. Sebab kita saling berhubung. Untuk menghilangkan stres ni, kita sentiasa bercakap perkara yang baik-baik, bincang tentang ilmu. Tapi kalau bincang tentang ilmu pun kita stres, itu dah melampau lah. Jadi hidup ni cuba tenang. Sebab tu dalam Quran sebut, Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kamu bahawa dengan berzikir kepada Allah, zikir ni termasuk semayang, sedekah, mengaji, berbuat benda baik, bercakap benda baik, menenangkan jiwa. Tatma'innul qulub, menenangkan jiwa kita. Baca Quran, bergaduh dengan pasangan kita, baca Quran, ambil wuduk, baca Quran, sembahyang sunat. Jangan bercakap apa-apa. Duduk diam. Ramai dalam pandemik ni, kat mana-mana lah. Taman pun ada yang bergaduh, kita dengar jiran bergaduh sama jiran. Ada suami isteri bergaduh. Pasangan yang bergaduh tu, tenangkan jiwa. Satu orang kata tenangkan jiwa, masuk bilik ke, nak keluar rumah tak boleh kan, nanti kemudian tangkap. Buka Quran, ngaji yang kat wuduk, tenangkan jiwa kita. Baik Ayang Jo, sambil dengar, sambil masak ni Ustaz. Masak apa tu Ayang Jo? Masak nasi lemak ke mi goreng? Anak dah habis periksa ya Ayang Jo? Baik, ada soalan yang nak tanya pada Ustaz. Amalkan solat sunat duha. Amalkan solat sunat duha. Nabi pun solat sunat duha. Aisyah pun selalu solat sunat duha. Kena amalkan. Kalau Nabi, para sahabat lakukan solat sunat duha, apatah lagi kita. Kita sama-sama tambah amalan kita. Masa ni lah kita nak tambah amalan kita kan. Tidak kita sibuk. Wah, Ayang Jo masak nasi lemak. Wow, sedap tu. Nasi lemak sotong ke? Sambal sotong? Ke sambal udang? Hari ni kertas tahfiz Ustaz. Baik Ustaz doakan anak Ayang Jo. Daniel namanya. Dia permudahkan exam, musim exam sekarang ni. Mungkin ramai yang stres. Anak Ustaz pun yang belajar UiTM tu, yang perempuan tu pun sedang exam. Kadang stres, tengok kesian. Bukan dia stres, kita pun tengok dia pun kita stres. Ialah belajar periksa dalam bilik, dalam gua masing-masing. Kan? Turun makan, kemudian masuk gua balik. Sekejap lagi turun balik makan.
rehat sekejap, lepas tu masuk di gua. Kan? Dia ada gua masing-masing dalam pandemik ni. Rumah kita ni jadi macam gua. Tu gua kanan ni, gua kiri. Yang tu gua Hira, yang ni gua Tur, yang ni gua ni. Kan? Semua ada gua. Gua masing-masing. Jadi kita tenangkan mereka. Memang stres belajar PDPR ni. Memang stres sangat. Kita lah mak bapak ataupun adik-beradik bagi tenang pada mereka. Ya. Ada soalan lagi? Danish ada soalan? Kita doakan supaya frontliner kita yang di luar sana, yang sedang bertungkus-lumus berjuang di barisan hadapan, diberi kekuatan, diberi keberanian, diberikan keselamatan, dijauhkan daripada musibah, ya, penyakit. Kadang-kadang mereka jaga kita, tapi mereka kadang-kadang tak jaga diri sendiri mereka. Mereka penat-penat. Sebab apa? Mereka jaga kita, mereka sampaikan mereka terlupa nak jaga diri mereka. Kita doakan mereka, diberi kekuatan, dipermudahkan segala hal. Dalam hadis tadi kita dah belajar, doa pada Allah, ya Allah mudahkan, jangan sukarkan. Dan jangan kita sukarkan mereka. Jangan berkata perkataan yang tak elok pada frontliner kita. Kita hormat tugas mereka, apa yang mereka lakukan adalah demi kebaikan kita bersama. Ya, insya-Allah. Now tengah ada bacaan kahfi, alhamdulillah. Biasa sekolah dia akan baca surah kahfi satu surah. Satu surah ayat 1 sampai 110. Baik. Ada soalan kawan-kawan? Ada yang bertanya ataupun nak berbual apa sahaja benda yang baik boleh kita bincang. Hilangkan stres lah Ustaz baca kitab ni. Sebenarnya benda ni baru je Ustaz buat lakukan. Baru sebulan lebih sebelum tu Ustaz ngaji sama-sama. Tiba-tiba terbit idea Ustaz nak baca kitab. Sebab biasanya lepas subuh, kalau ada surah Ustaz ni ada jemaah tabligh yang baca kitab ni. Jadi Ustaz pun join. Tapi sebabkan pandemik ni, PKPD, nak pergi ke surau ataupun ke masjid tak boleh ramai-ramai. Tak boleh ada majlis ilmu. Jadi Ustaz ambil inisiatif, Ustaz buat sendiri. Ustaz baca kepada Ustaz. Sebelum tu memang Ustaz baca dah 8 tahun kepada anak-anak Ustaz. Ya, kita sama. Sebab apa kita nak cari ketenangan, nak hilangkan stres daripada kita. Bila kita buka hadis ni, apa yang sedang kita alami masa ni, COVID ni kita alami ni, semua ada dalam hadis ni. Dia sebutkan cara dia nak tenangkan jiwa, cara berzikir, cara bagaimana release tension, bagaimana berhubungan kita dengan keluarga kita, semua dalam ni. Sebab tu dalam ni satu bab yang Ustaz paling suka ialah doa Nabi. Doa Nabi SAW. Doa Nabi tu Ustaz suka. Apa yang Nabi doa kalau berlaku begini, apa yang Nabi doa buat begini, apa yang Nabi doa kalau begini berlaku. Semua ada dalam ni. Seronok baca kitab. Kita mentegak hadis, seronok ya. Apa khabar Zizan Hasan? Zizan, apa khabar? Kerja ke Zizan? Ke di rumah saja? Baik, Ayang Jo, Jumaat je kahfi. Isnin, Khamis, bacaan Yasin. Alhamdulillah. Amalkan tentang perkara yang baik. Ya. Dia banyakkan berzikir. Bacalah surah apa-apa pun yang datang kebaikan pada kita. InsyaAllah. Doakan anak-anak Mahad Sain Al-Quran Al-Amin berjaya dalam exam insya-Allah. Kawan-kawan, kita doakan kepada anak Ayang Jo, Daniel namanya kalau tak salah Ustaz, dan semua pelajar yang sedang menghadapi exam sama ada di Mahad Sains Al-Quran Al-Amin ataupun di mana-mana institusi sekolah ataupun universiti supaya berjaya dalam exam mereka. InsyaAllah di kalangan kita mungkin ada doa-doa yang mustajab insyaAllah. Mari kita doakan kawan-kawan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kejayaan kepada mereka, Ya Allah, di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jadikanlah mereka anak yang soleh dan solehah, Ya Allah. Permudahkan cara bagi mereka, Ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan perasaan kasih sayang, Ya Allah. Beras ihsan, Ya Allah. Jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada perasaan riak, takbur, ujub, Ya Allah. Jauhilah kami daripada perkara mazmumah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungilah kami daripada musibah, Ya Allah. Lindungilah anak-anak kami, Ya Allah, yang sedang menghadapi izin, Ya Allah, di mana saja mereka berada, Ya Allah. Kami serahkan mereka kepadamu, Ya Allah, dengan kekuatanmu, Ya Allah. Perasaan kasih dan sayangmu, Ya Allah. Ampunkanlah mereka, lindungilah kami, Ya Allah. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin.
Baik Ayang Jo. Baik, ada kawan-kawan yang lain dalam ni nak soal atau nak bertanya? Lagi 2 minit. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada semua yang join online taklim ni. Ustaz nak sebut kelas, Ustaz segan. Taklim ni, taklim. Majlis taklim ni. Majlis belajar ni. Kita sebut kelas macam seolah-olah Ustaz nak mengajar. Ustaz tak boleh nak mengajar, sebenarnya Ustaz tak pandai nak mengajar. Ustaz lebih suka sebut kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Kalau ada yang nak menegur dalam penyampaian Ustaz, tak jelas, sebutan tak betul, boleh. Tegurlah. Ustaz pun suka ditegur. Sebab tanpa orang yang menegur, kita tak tahu kesalahan yang kita lakukan. Sebab tu dalam Islam kita ada apa? Amal ma'ruf, nahi munkar. Sebab tu digalakkan buat baik dan mencegah perkara yang mungkar. Kalau tak ada siapa tegur, kita takkan sedar. Sebab tu kita perlu ada balance. Kalau ada kerajaan, mesti ada pembangkang supaya balance benda ni. Sama juga dalam mengajar, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita terlepas terkata perkataan yang tidak bagus. Kalau tak ditegur, tak boleh. Sebab tu kata orang bijak pandai, kadang-kadang bukan sebab kami ni hebat menjadi CEO atau menjadi COO, menjadi apa sahaja. Bukan sebab kami hebat. Kadang-kadang yang di bawah, cleaner tu kadang-kadang lagi hebat. Makcik-makcik yang membersihkan tu lagi hebat. Kadang-kadang yang membuat air tu lebih hebat pada kita. Cuma nasib tak menjebahi mereka. Kadang-kadang mereka korbankan masa depan mereka kerana adik-adik mereka ramai. Senior akan korbankan untuk junior. Kita ni hebat bukan sebab kita hebat. Tetapi kita hebat disebabkan doa-doa mereka ni kadang-kadang lebih hebat daripada kita. Cuma nasib mereka tak di atas. Seperti mana kita di atas sekarang ni. Jadi bagi Ustaz, Ustaz lebih suka dalam menyampaikan ni, dalam online ni, Ustaz lebih suka Ustaz menyebut kita sama-sama belajar. Kadang-kadang yang mendengar dalam ni lebih hebat daripada Ustaz sebenarnya. Tapi mereka mungkin mereka belum ada masa untuk sama-sama mengajar ataupun menegur kesalahan yang Ustaz lakukan. Ustaz hormati mereka yang dalam ni, ada Ustaz-Ustaz juga, ada orang yang lebih pandai, lebih bijak daripada Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Kawan, kalau tak ada apa, Ustaz sudahi taklim kita ni, majlis taklim ni, dengan tasbih kifarah dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik atau astaghfiruka wa atubu ilaik atau wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.